Tersambung kemeriahan Desa Rutens 2022 dengan perlawanan semifinal plate yang pertama mempertemukan The Blues Brothers dan juga Southern Oilers. Blues Brothers yang terpaksa tunduk dengan kehebatan Unicorn RC pada perlawanan suku air pertama tadi, manakala Southern Oilers tewas di tangan geng-geng Bangi iaitu Pokmat RC untuk meletakkan diri mereka di semifinal kategori plate ini. Baik larian daripada main Southern Oilers di bahagian tengah. Dikeluarkan bola oleh main jersey nombor 15 dua kali dan sebenarnya beliau duduk di atas rak tu. Pelik juga style beliau mengeluarkan bola. Takut diterkam daripada belakang je. Jersey nombor 18 untuk Southern Oilers ialah Rosdi bin Talib. Kalau ikut pengiraan jersey yang telah disubmit atau dihantar ke konti rugby online ini. Sedikit pertelingkahan berlaku sebentar tadi di antara Beringin Rendang dan juga MVP. Pihak teknikal sedang masih lagi mendapatkan penjelasan dari pengurusan kedua-dua pasukan. Maklumlah dengan keadaan cuaca yang tengah panas sekarang ni, sedikit panas, mewarnai lagi kejohanan Desa Rutens 2022 yang dibawakan khas kepada anda oleh Majlis Bandaran Pengerang, kerjasama daripada Kejora dan juga College Profesional Mara. Offload yang bijak yang dilakukan untuk try pertama kepada pasukan Blues Brothers. Blues Brothers dijangka tidak punya masalah untuk menewaskan Southern Oilers ini, dan saya kira bakal berdepan peringkat semifinal ataupun final plate nanti, bertemu pemenang di antara Gagak Hitam dan juga satu lagi pasukan sedikit berbeza tempo permainan ataupun rentak di antara kedua pasukan ini. Dilihat Blues Brothers akan lebih mendominasi perlawanan. Come on police, kata Azwan Sekaria. Dia menarik. Every time tim polis mainnya dia akan come on police. Nik Muhammad Salahuddin Mikul menggalas tugas berat membawa pasukannya ke peringkat lebih tertinggi. Agak sedikit kecewa tewas di tangan Suai Unicorn yang lebih baik mainannya ketika di suku akhir tadi. Itulah undian mengikut ranking yang telah berlaku ke atas pasukan ini. Tapi tak mengapalah, plate pun okey. Begitulah keadaannya dalam banyak kejohanan. Kalau tak dapat masuk semifinal cup, haruslah buat betul-betul juga untuk menangi sekurang-kurangnya kategori plate. Pemenang akan meneruskan perjuangan mereka di peringkat final plate, dan yang kalah di antara kedua ni akan terpaksa pulang meninggalkan kejohanan. InsyaAllah kembali lagi kepada kejohanan-kejohanan yang akan datang daripada tempo ataupun sambutan daripada pasukan-pasukan yang bertanding di Desa Rutens ni. Saya pasti akan kembali jika dipanggil
untuk kejohanan di Sarutens yang tahun-tahun yang seterusnya. Jika beginilah cara persembahan dan juga persiapan dilakukan oleh pihak pengurusan, sudah tentu akan menarik lebih ramai lagi pasukan-pasukan besar untuk ke Desa Rutens di tahun-tahun yang ia akan datang. Tahniah kita ucapkan kepada keseluruhan ahli jawatankuasa pertandingan yang bertugas bertukus lumus daripada awal pagi semalam, ikutkan bukan daripada awal pagi semalam, daripada awal pagi kemarin, dari Jumaat lagi sampai ke bertukus lumus menyiapkan stadium untuk perlawanan ini ataupun kejohanan ini. Dan itulah yang berlaku. Satu lagi try daripada The Blues Brothers mengukar lagi kedudukan mereka di dalam perlawanan. Satu lagi perlawanan semifinal plate sebelum kita berhenti rehat di sesi tengah hari. Kepada tuan-tuan yang bertanyakan apakah jadual perlawanan pada petang ini, akan bertemu semifinal cup yang pertama Semifinal Cup yang pertama dijadualkan tepat jam 2 petang nanti. Perlawanan nombor 31 di antara Unicorn Felda menentang Pokmat RC, dan juga semifinal yang kedua kategori Cup KPM BP Ravens menentang OP Blues. Seterusnya diikuti dengan Final Shield di antara Smart Sekolah Menengah Air Tawar menentang 1000 Rugby. Kemudian X-Pirates akan menentang MVP dalam kategori Final Bowl. Dan untuk Final Plate, kita tak tahu lagi, mungkin Blues Brothers akan jumpa sama ada MBJB ataupun Gagak Hitam yang akan main selepas saja daripada perlawanan ini. Itulah yang dijadualkan petang untuk kita dengan lewat petang perlawanan tempat ketiga dan keempat, diikuti dengan Final Cup pada pukul 5 petang nanti.
Pada tuan-tuan yang belum pernah sampai ke destinasi yang kami sampai ini, iaitu di sekitar kawasan Bandar Penawar. Dan Bandar Penawar ni terkenal dengan di kalangan orang-orang rugby lah. Bukannya orang-orang di luar sana, di kalangan orang rugby ialah sekolah Sultan Tengku Mahkota Ismail. Ramai juga rakan-rakan Banjep yang hantar kawan-kawan atau anak-anak dia orang belajar kat sini. Antaranya ialah Cik Syaizam Tukiran hantar anak dekat sini. Cik Mak Jin pun hantar sekolah dekat sini. Lepas tu kawan Banjek Sakuan tu pun hantar anak dekat sini. Kalau kita sampai je daripada jambatan yang panjang tu, mungkin yang biasa dah biasa lalu ke, ataupun sudah sampai ke Bandar Penawar ini akan lalulah jambatan macam jambatan Pulau Pinang tu. Dia panggil jambatan apa tu tak tahu. Dia tapi tinggilah, agak panjang kat jambatan tu. Nampaklah sungai sebesar-besar sungai yang jernih. Siap ada tempat mancing macam tongkang-tongkang. Bukan tongkang, dia panggil apa? Tempat orang mancing tu, rumah-rumah orang mancing tu. Untuk disewa, rasanya cantik lah pemandangan tu. Kita datang pun time-time dah nak senja. Terus saja menuju ke Bandar Penawar. Dan antara poin yang awak tak boleh termiss ialah sekolah Tengku Mahkota Ismail. Sebelah sekolah Tengku Mahkota Ismail tu ada sekolah menengah sains kota tinggi ataupun dipanggil Sakti. Berhampiran juga ada sekolah kebangsaan Bandar Penawar. Sebelum kita sampai ke Desaru lah ni, cerita sebelum sampai Desaru di mana ada semua resort dan sebagainya, macam-macam jenis resort, macam-macam nama lah, ada banyak airport yang tunjukkan sepanjang jalan tu nama-nama resort di sepanjang Desaru ini. Ada juga pekan Bandar Penawar, di mana tempat orang semua pergi makan dan sebagainya. Tapi tak boleh miss lah. Antara poin yang penting tak boleh miss lalu ke Desaru ni ialah SSTMI tu lah. Memang tak boleh miss. Akan terus nampak je di sebelah kiri, dengan pintu gerbang yang begitu megah, bertulisan English, Tengku Mahkota Ismail School Johor. Johor tu pun dia eja ada huruf E kat ujung. Apa lagi yang kita lihat kelibat di sini sehingga stadium ni dekat tepi sikit. Maknanya stadium ni berada di taman apa sebelah ni? Taman Penawar Baru tak salah, yang kita lalui semalam. Jambatan A, Muhammad Daniel. Jambatan A tu lah. Dia panggil jambatan A. Memang sebiji macam huruf A. Pemandangan semua indah. Jarang-jarang kalau siapa yang biasa lalu ke daerah sini, kalau kita tengok daripada peta Malaysia tu, Bandar Penawar ni betul-betul kat bucu bawah tu. Bawah sekali lah Pengerang lah. Pengerang tu ialah maksimum. Satu lagi yang tak boleh termiss selain daripada SSTMI ni lah, ialah KPM ni sendirilah, College Professional Mara Bandar Penawar. Di mana kalau macam contohnya kalau lepasan SPM yang daripada SSTMI dan juga sekolah Bandar Penawar sendiri, dia akan masuk, kebanyakan ni akan terus je masuk ataupun stay je dekat area sini. Dia terus masuk ke ataupun apply ke KPM, College Professional Mara ni, dengan ada jurusan-jurusan accounting. Apa lagi satu tu yang famous juga lah, logistik yang ditawarkan. Jadi itulah kalau orang-orang luar nampak macam dia orang terus stay je dekat area Bandar Penawar ni, pasal terus je masuk ke college profesional. Sebelum dia orang mungkin ke budak-budak rugby tu ke UPM atau sebagainya, area KL. Tapi banyak yang stay pasal nak menyambung terus je lepas SPM tu di college profesional Mara, yang juga berhampiran betul dengan Bandar Penawar ni. Dan juga mereka juga ada program rugby mereka sendiri, iaitu Raven. Jadi elok je lah untuk student-student SSTMI terus menyambung pelajaran dan juga terus menyambung permainan. Sebab tu Raven tu nampak macam stable je tim dia. Agak solid, handling memang solid gila. Dia datang daripada budak-budak ataupun pelajar-pelajar, bekal-bekal pelajar daripada EC, daripada Seri Mersing, daripada, sebab
daripada KGV. Sebab student-student ni dia maklum pasal ada program rugby dekat KPM ni. Jadi diorang pun turut serta ataupun apply. Dengan masuk tak ada yuran lagi, siap dapat allowance ni dengar KPM ni kan. Berapa tahun program dia? 2 tahun 2 tahun. Sebelum menyambung pengajian ke degree. Nah, itulah pilihan yang mereka lakukan. Serba sedikit tentang apa yang di offer sebenarnya di Bandar Penawar ni. Kenapa kita kat KL tu, dekat Selangor tu atau kat negeri lain kita terfikir kenapa apa sahaja dia sambung KPM sebenarnya dah sampai sini barulah kita tahu. Oh, ni sekolah SSTMI, ni sekolah Bandar Penawar. Ini sebelah tu pula ada College Professional Mara. Jadi mudah je lah untuk di situ. Untuk student-student yang menyambung pelajaran ke SSTMI boleh terus saja. Kalau apply universiti tak dapat ke apa ataupun kelayakannya tidak cukup, boleh terus saja masuk ke KPM. Dengan level, saya rasa level diploma KPM ni dah hampir staraf. Dah staraf pun sebenarnya dengan program-program diploma universiti-universiti utama di luar sana. So, jadi kebanyakan parents akan berfikir daripada hantar balik ke pusat-pusat center-center di ibu negara, alang-alang baik hantar terus je daripada sekolah di sini terus je masuk dekat college dekat sini untuk menyambung pelajaran. Dan juga ada peluang juga untuk fly ke overseas daripada program-program College Professional Mara ni sebenarnya. Jadi itulah, Abang Jeb dah sampai sini baru tengok-tengok balik, borak-borak dengan orang sini, borak dengan Cikgu Syed, borak dengan orang KPM, borak dengan siapa lagi seorang tu? Cik Safwan. Baru nampak jalan dia. Oh macam ni. 1, 2 ialah kenapa orang tak meninggalkan Bandar Penawar ni lepas SPM. Ada jurusan-jurusan yang ditawarkan. Mereka akan kembali ke sini, sambung je lagi 2 tahun ekstra sebelum sambung degree ke program-program universiti yang lain. Itulah baiknya. Boleh main rugby lagi. Dan KPM ni juga kalau anda sedar, mana-mana kejohanan melibatkan universiti dan juga apa-apa kejohanan negeri ada je KPM. Mesti ada KPM BP, KPM ni, KPM tu College Professional Mara menghantar pasukan-pasukan ke apa saja sukan. Dekat Terengganu itu hari pun diorang hantar sampai 2 tim. Lepas tu dekat baru ni kat Keluang pun hantar tim. Kat sini sebagai home, kita consider dia orang sebagai home lah kan. Kalau dekat kejohanan di Desaru ni, home of dia punya home lah. Sebab tu saya panggil KPM tu team home. Sebab memang berada di sini, dekat je tu dengan stadium ni. Sementara kita menyambung aksi-aksi saki-baki lawanan di antara Blues, betul balas dendam nampaknya Blues Brothers. Kekalahan di quarter final tadi. Dia nak skor seberapa banyak yang mungkin. Sebastian Veron tu Abang Jeff ex cikgu saya masa sekolah Majidi. Veron tu dah famous dah, sampai ke rugby di Lembah Kelang pun dah famous dah Sebastian Veron. Dululah, bukan dulu, masa dia muda sikit. Sekarang ni beliau dah jadi referee manager untuk negeri Johor tak salah saya. Salah seorang lah. Wak Sabrin ni pun salah seorang juga.
Semalam juga di negeri Johor, dekat town semalam dekat Johor Bahru ada kursus referee level 1 dikendalikan oleh saudara Raimi Mansur. Ada juga Cik Boyak, Isyam Ibrahim bersama. Ada berapa belas Cik Raimi? Cik Raimi ada ni kat sini ni. Cik Raimi boleh ceritakan sikit. Ada 13 ke 14 pengadil baru yang pergi ke kursus, dan yang paling menarik ialah ada peserta umur 14 tahun bang dalam kursus tu. Tak payahlah awak nak tengok dekat World Rugby punya, ada World Rugby tu yang level dia umur dia baru 22 bang. Awak akan perasannya which one. Kalau biasa yang tengok game-game di luar negara, tiba-tiba ada ref tu muda betul. Maknanya bagus lah untuk semalam salah seorang peserta tu pada umur 14 tahun dia dah pergi level 1 referee. Nampak? Dia bukan ada faktor umur berapa pun. Mungkin dia 13 tahun ke atas lah. Saya pun tak tahulah berapa umur minimum untuk seorang tu pergi ke referee punya course. Tapi 14 tahun diterima. Maknanya ada masa depan yang cerah lagi kalau dia memilih untuk menjadi referee dalam sukan rugby. Dan kita juga nampak banyak sebenarnya kelibat referee muda di beberapa kejohanan, which is a very good approach ataupun very good untuk kita punya masa depan. Bukan nak kata yang otai-otai ni, tak ada. Otai-otai kebanyakan dah jadi referee manager, dah dipanggil untuk game-game khusus, maksudnya game-game high level final. Macam tu tak apa. Tapi untuk banyak kejohanan tens dan juga sevens, kalau panggil referee-referee muda ni, kalau banyak referee-referee muda yang berkualiti as referee-referee lama yang mengendalikan, sangat bagus. Dan itulah yang saya rasa cuba lakukan dengan mengadakan kursus-kursus, bukan saja kursus coaching untuk mencari pelapis-pelapis baru kepada pengadil-pengadil sedia ada. Kadang-kadang sampai tak cukup pengadil satu hal, kadang-kadang terlebih pengadil pun satu hal. Tapi tak apa, Malaysia ni semakin lama semakin kita tahu semakin banyak tournament. Alhamdulillahnya bulan 2 ni pun berderet-deret tournament. Bulan 3 ni kan, nak puasa, nanti lepas puasa lagi lah sampai ke hujung tahun dengan undian Piala Agong pun dah keluar. Itu nanti hujung tahun. Interclub tournament belum tahu lagi bila, Malaysia Super League. Dan terus saja masuk MBJB City Boys ni. Kalau masuk MBJB ni adalah pasukan yang bawa package penonton paling ramai sekali dalam kejohanan ni. Ramai penonton dia, 2 blok